صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. Sallallahu alayhi wa sallam. My eyes full of tears. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon
upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para penuntut Akademi Radhatul Furqan. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ini dengan sebenar-benar melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya hanya dengan jalan takwa sajalah sebenar-benarnya kejayaan yang nyata. Faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri khas yang dinyatakan ataupun dikhususkan untuk para penuntut Akademi Radhatul Furqan. Dan semua kepada yang tidak bersama dengan akademi pun tak apa. Cuma siri untuk hari Ahad ni memang kita tumpukan khas untuk pengajian ini. Adapun apa yang kita lakukan pengajian kita setiap malam, itu pun semua meliputi seluruh pengajian. Malah pada penuntut Akademi Radhatul Furqan adalah perlu meletakkan satu azam untuk mengikuti setiap syarahan walaupun secara live atau secara ulangan, dan memberikan satu penumpuan yang tinggi terhadap pengajian yang telah dianjurkan. Alasan kerana subhanallah, kita nak supaya kita ada pelapis-pelapis yang mana benar-benar memahami akan takrif kehidupan di saat perbahasan kehidupan akhir zaman ini. Banyak kalau kita lihat kecelaruan yang mana berlaku dalam konteks kehidupan. Disebut kehidupan, dibincangkan dengan mengikut pengalaman, mengikut keadaan, tapi tidak mengikut kepada kebenaran. Adapun kalau perbincangan agama, kita faham jelas punya agama ni semua faham, sampai tak berani nak cakap. Itu pun bayangkan tuan-tuan, agama pun sekarang ada kesesatannya. Bayangkan perbincangan agama tu yang mana dah nama Allah, yang dah ada hadis, yang ada Al-Quran, tu pun menyimpang banyak kadang-kadang tu, menterjemahkannya mengikut tidak mengikut pada wahyu, hanya mengikut pada nafsu, mengikut pada keadaan, pun rosak tuan-tuan. Anda bayangkan. Sebab tu pentingnya perkara ini, sangat pentingnya perbahasan kehidupan. Subhanallah,
Allahu Akbar. Kadang-kadang tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cubalah kita dari pihak pengusaha sendiri, dari pihak saya sendiri, kita cuba untuk meletakkan kehidupan ni tak perlu dibincangkan kot katanya. Cukuplah untuk yang mana mungkin faham, mungkin boleh cari sendiri kot. Tapi tak boleh, ada satu desakan yang cukup kuat untuk tidak berhentikan. Ingat, dalam sesuatu kaedah pengajian ni, bila sampai tahap satu peringkat, dia akan habis, dia tak ada dah pengajian. Tapi ilmu tu tak ada, pengajian itu akan terhenti. Kalau kita perhatikan, lama susahnya saya nak cari, susahnya je. Ilmu tu ada. Pengajian itu yang nak buka balik cerita tu belum tentu. Subhanallah. Apatah lagi pengajian-pengajian yang menjurus kepada perbahasan yang kebenaran. Kebenaran, cerita balik tentang perbahasan akidah yang benar. Dia bila buka balik perbahasan, dan ada asatizah, ada yang guru-guru yang Allah gerakkan, mereka tidak boleh berhenti sebenarnya. Nak berhenti satu kesalahan besar, satu sifat rasa sebersalah yang mendalam. Kalau dia berhenti, kerana benda ini penting. Dia kalau tak penting, kita berhenti macam tu je. Itu bezanya, nak bezakan hak dan batil. Sebab tu kenapa istiqomah ni kita boleh kekal, sebab yang tulen ni dia akan sustain. Subhanallah. Yang tulen itu sustain. Yang tulen itu akan sentiasa berterusan. Malah disokong, Allah sokong pula, Allah sokong, Allah bantu, intan surullah hayansurkum wasabir aqdamakum. Kalau kita benar jalan Allah, tuan-tuan contoh, pagi ni perlukan masa, malam dengar ni dengar, tapi benar. Kalau anda niat betul kerana nak tolong agama Allah, Allah akan tolong anda. Allah akan cukupkan masa, Allah barokahkan masa. Ingat, paling penting dalam hidup ni barokah masa. Barokah bermula dengan masa. Bila masa dah barokah, barulah pergi pada barokah harta. Ingat, kalau barokah masa tidak barokah, ingat, kalau masa tidak barokah, jangan mimpi nak barokah harta. Bermulanya barokah itu dengan masa. Baik, maka bila Allah bagi barokah masa ni tuan-tuan, sebab niat nak tolong Allah, Allah barokahkan masa anda sepenuhnya. Apabila niat untuk jadi penuntut akademi, sebab tu ada platform ini. Penuntut ni satu benda, subhanallah. Saya teringin nak jadi penuntut sebenarnya, bukannya senang. Nak, sebab barokah tu. Anda niat, contoh, anda solat tadi subuh, kemudian anda niat nak tunggu zuhur, barokah masa anda terus niat. Sepanjang hidup ni, nak tunggu waktu, nak tunggu ilmu, nak tunggu mati, nak tunggu beramal. Sebab beramal ada masa dia. Bukan beramal dalam konteks af'al ni perbuatan 24 jam. Dah solat dah habis dah. Tinggal lagi amal hati pula. Dia ada amal zahir, ada amal batin. Zahir, batin. Zahir, batin. Tertunggu-tunggu kita dengan amal. Tertunggu-tunggu kita dengan masa-masa yang perlu. Ini satu priority. Khidmat, priority. Khidmat keluarga, khidmat suami, khidmat itu priority. Jaga solat, jaga selawat itu priority. Jaga solat mesti kena, sebelum solat dia ada ilmu. Atas kepada solat, sepatutnya beramal itu mesti berilmu terlebih dahulu. Sebab tu syarat untuk beramal tu mesti kena berakal. Kenapa berakal? Sebab nak nuntut ilmu. Mana ada orang yang jahil beramal? Anda kalau beramal tapi jahil, amalan tu tidak diterima, ditolak. Anda menyebut kalimah la ilaha illallah, anda jahil, la ilaha illallah tu tertolak. Yang syarat diterima adalah yang berilmu. Jadi ilmu, bila kata jaga solat, bersertanya menjaga ilmu. Bersertanya. Jadi bila kata menjaga ilmu, subhanallah, anda kena berazam. Dan ini penting. Bagi pentingnya perbahasan-perbahasan tentang apatah lagi kehidupan. Ingat, saya ulang lagi sekali. Kepada semua yang mungkin nak mendalami pengajian-pengajian ini, orang tanya, ya, anda istiqomah datang apa? Nak kaji tentang apa ni? Kehidupan. Soal, kenapa panjang benar Ustaz mengaji kehidupan ni? Saya tanya, berapa lama hidup lah? 30 tahun. Lama, banyak tak kehidupan? Banyak lah Ustaz, 30 tahun, 40 tahun. Nah, banyak itulah pengajiannya. Selagi mana hidup, lagi itu banyak pengajiannya. Dia peringkat-peringkat nak faham. Faham belum tentu lagi. Saya tak faham lah Ustaz, kenapa jadi hidup puluh tahun dah. Masih saya tak faham lah Ustaz. Masa belum hidup lah tu. Dah tu apa yang hidup Ustaz? Zombie panggil.
Dia memang kalau mayat hidup memang tak ada buat apa-apa. Saya tak tahulah apa saya nak buat. Kalau hidup tak rasa macam ada buat apa-apa, mana mayat lah tu. Mayat mana boleh buat apa-apa. Dia rasa macam baru nak hidup, baru ni masuk. Nampak tidak? Faham. Kemudian bila faham, nak terjemah pula. Terjemah dalam kehidupan. Sebelum ni apa? Sebelum ni bukan terjemah kehidupan, terjemah kehancuran. Anda cuba buat rekod. Cuba tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang menggunakan Allah SWT. Nampak? Ini kita masuk tentang elemen kehidupan. Sampai kita ni perbetulkan niat semua, insyaAllah. Perbetulkan niat. Tadi dah tunggu sementara saya nak masuk tu. Masing-masing sepatutnya dah prepare dah. InsyaAllah. Baik, sambung. Baik. Kita terjemahkan apa hidup ni? Faham amat. Cuba tengok dalam keluarga. Kita terjemahkan apa dalam keluarga? Apa yang kita terjemahkan dalam keluarga? Dalam kehidupan ni ada elemen-elemen dia. Keluarga ni kita terjemahkan keakuan, kesombongan, pergaduhan, perpecahan. Terjemahkan sekadar karangan berjela-jela. Apa yang diterjemahkan keluarga? Hati-hati. Selagi mana belum menterjemahkan kedamaian. Kalau Ustaz, keluarga saya tak damai. Bukan keluarga kamu yang damai. Kamu tu yang kena damai. Bila sebut tu kehidupan, nampak tu. Diri kamu tu. Di kehidupan seorang tengah-tengah ni. Ini namanya menyatukan. Menyatukan bukan menyamakan. Keluarga. Bila kita tak faham kehidupan, ni bukan cerita subhanallah. Nak faham pun satu bab dengan ilmu. Kadang-kadang contoh, ada orang dia belajar agama tapi kehidupan keluarga huru-hara. Keluarga ni melibatkan kalau siapa yang ada pasangan, suami isteri. Sebab tu saya selalu tekankan dalam bab siapa je banyak hujah, banyak tanya hujah, saya akan tanya hujah. Dia boleh tanya hujah, contoh, ni hujah mana ni? Sebelum dia tanya hujah, saya tanya hujah. Keluarga macam mana? Dia boleh tanya hujah ilmu pada kita, saya boleh tanya hujah kehidupan pada dia. Sebab saya mengajar kehidupan. Dan keluarga macam mana? Isteri macam mana? Alamak, buka X-file lah Ustaz. Buka X-file lah. Tak kira. Sebab tu jangan. Sebab tu Islam datang adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak tu duduk dekat kehidupan. Yang membawa akhlak itu agama. Agama tu dia punya tunjang dia. Roh dia. Tu yang putih tu. Kalau diri tu tengok, diri yang putih tu, itu roh lah. Suci, bersih. Agama membersihkan. Bersihkan apa? Syirik. Agama bersihkan syirik. Ingat, selagi mana syirik tidak dibersihkan, amalan menjadi kotor. Ingat. Jadi maknanya, kehidupan, sebab tu belajar. Jangan ingat, kita ni dah ada keluarga, dah rasa macam. Jangan. Bila kita tanya keluarga, soalan yang cepu cemas. Tenang tak dengan keluarga sekarang? Saya kalau dalam kehidupan ni tuan-tuan, soalan yang saya akan tanya ataupun ditanya dalam kehidupan, tenang tak keluarga? Ataupun keluarga macam mana? Kalau dia tarik nafas, mana belum bersatu. Suami macam mana? Mula berkaca mata, mula menitik-menitik, kadang bukan menitik, air terjun tu. Berat, suami saya ni Ustaz. Mula. Berapa lama hidup dengan suami? Tahulah saya siapa yang tak boleh cakap dengan suami saya. Dah tu, siapa nak tolong cakap lagi kalau kamu tak boleh cakap? Nak kena ada pembantu ke? Carilah jemaah ke, jijah ke pembantu. Biar dua-dua dapat beban yang sama. Macam tu. Tu pacing kadang macam tu pula. Dia nak transfer beban ke orang lain. Biar dia rasa kan. Dia ingat, bagus sangat laki aku tu. Kau rasa kan. Dia kata yang buruk-buruk baru dia bagi ke orang. Yang baik-baik dia makan seorang. Dia panggil. Tu agaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga ni nampak. Keluarga macam mana? Nak selesa tak? Ni, bayangkan tuan-tuan. Bayangkan. Ni nak cerita pengurusan kehidupan ni. Ni malaikat ni. Malaikat ingat, malaikat boleh menyamar jadi manusia ya. Datang menyamar. Biasa macam audit datang. Dia tanya satu soalan dia. Hidup macam mana hidup? Dia hidup, bahagia tak hidup sekarang?
Dia punya buffer dia tu loading langsung macam signal loss terus. Pusing. Sebab nak cakap bahagia tu, keluarga dah ada rampasan kuasa, bini aku dah conquer dah. Aduh. Nak kata bahagia, cek balik perhubungan, dah asyik duk dengki dengan orang dengki dengan aku. Banyak perhubungan ni. Manjang semua tak kena je. Nampak? Nak sebut perhubungan, cannot believe. Orang ni tak boleh percaya. Nampak? Nak kata bahagia apa? Nak tengok pada ni, kewangan. Tak usah cerita. COVID. Asyik COVID ni, duit. Sangkut. Sangkut duit ni. Kita nak sebut bahagia kejayaan perniagaan. Memang tak usah cerita lah. Kejayaan perniagaan. Dulu masa skor rendah, mimpi nak jadi lain. Dalam sekali jadian. Tak tahulah Ustaz. Nak kata suri rumah macam tak ada harapan ni. Nah, tengok. Keperluan diri. Asyik tak perlu je. Bukan keperluan diri. Diri pun tak diperlukan dah sekarang ni katanya. Macam mana ni Ustaz? Diri pun tak diperlukan. Bayangkan. Soalan. Kalau orang tanya, kehidupan macam mana kehidupan? Ni. Yang kadang-kadang duk syarah ya tu. Kadang saya pun tak kira. Sebelum kamu cerita pasal 30 juzuk, saya tanya tu kehidupan ni. Sebelum kamu cerita pasal sunnah kutub sitah, saya tanya kehidupan tu. Tu dia syarat. Kehidupan macam mana? Sebab kita kena clear bab ni. Jangan nanti kalau kehidupan huru-hara, keluarga masih porak-peranda, kewangan masih berterabur. Kewangan apa maksudnya? Ni dia tak ada kefahaman pun kehidupan. Maksudnya dia tidak bersihkan lagi kehidupan dia. Tiba-tiba dia nak ambil ilmu, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan tahu tak kenapa berlaku ajaran sesat? Tahu tak kenapa berlaku ajaran? Tidak mengaji ke? Ada satu, agama Melayu. Apa nama entah orang tu? Nah? Tahu agama Melayu? Siapa tahu? Orang perempuan dia punya tok guru dia. Tok guru besar dia. Dia tu buat, dia yang membongkarkan ajaran sesat sebenarnya. Jadi dia yang sesat. Tuan-tuan, cuba bagi tahu kat mana kesilapan dia. Ustaz, dia bukan tak mengaji Ustaz, dia mengaji Ustaz, dia balik tang mana yang silap, tang mana. Mula kadang-kadang kita nak kaji tang agama. Kita mula nak balaskan agama. Ini agama ni, itulah taksub sangat agama. Dia cakap dah jangan agama sangat. Sebenarnya bukan agama. Kehidupan dia taksub. Kehidupan dia belajar agama sebab ada benda yang dia tak selesai. Sebab tu saya tengok dalam pengajian ni, para penuntut. Kadang-kadang ada yang belajar, ada yang dengar ceramah, masih lagi kehidupan masih sama. Jangan main-main. Sebab dia kadang-kadang dia belajar pun, kehidupan dia masih kosong. Sebab dia mungkin nak ambil ilmu, tapi diri dia, kehidupan dia, masih salah faham yang banyak. Ni macam ni ilmu masuk, tu jadi ajaran sesat tu. Tu ngakulah, ngaku agama. Sebab tu nak tengok elemen. Ni cara nak tengok. Tuan-tuan, ni cara nak tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Antara ciri seseorang itu, ciri utama untuk menjadi seorang yang dia panggil pengajar lah. Orang klaim dia. Sebab ada beberapa yang tanya saya, Ustaz, guru-guru ni macam mana? Dia ada ulama syarahkan. Cuma dalam bahasa ni, saya lebih melihat kepada kehidupan. Nak tengok keluarga dia. Tengok soal dia perhubungan macam mana. Perhubungan ni, dia banyak tak iri dengan orang? Ada banyak tak downgrade dengan orang? Remehkan orang? Kalau dia perhubungan dengan yang lain, ini tak betul ni. Dia mula cakap, ni belum makam lagi. Solat ni makam belum lagi. Kalau perhubungan dengan sesama manusia, dia masih ada keraguan. Dia punya bercakap tu, kalau ilmu dia banyak akan buat orang macam belum sampai makam lagi ni. Belum sampai makam. Asyik-asyik, kamu tak tahu ni. Belum cukup belajar lagi. Something wrong tu. Sepatutnya kehidupan seorang tu, kalau betul perhubungan dia, nak betulkan balik yang tak terhubung. Elok pada orang tu malas solat, dia dengar rajin solat. Solat ni kamu boleh pergi jauh ni. Solat ni kena macam ni. Elok-elok orang yang jarang selawat, rajin selawat. Dia bukan dia merendahkan. Ilmu ni bukan merendahkan orang. Dia membuatkan orang tu naik martabat.
Dia bukan membeza-bezakan orang. Ilmu bukan membeza-bezakan orang. Malah, bagi orang yang pendosa, jika benar dia belajar, jika benar kehidupan dia itu nak dibersihkan, maka turut terima kesan dia. Apa dia? Rasa harapan kembali semula. Kan kisah sahih Riyadhus Salihin, kisah 99 orang yang dia bunuh 99 orang. Dia tanya dengan seorang yang ulama juga, di manakah keadaan aku ini? Aku dah bunuh 99 orang. Mafhum hadis panjang. Kemudian ulama tu kata, dia dengar 99 orang bunuh, dia terkejut. Ini dosa yang besar. Allah murka. Allah marah. Masuk neraka. Lain sekali dia bunuh ulama tu. Cukup 100. Cukup 100. Punya orang kata, tak tahu hati ni macam mana ni, bukan mati lagi dah. Jadi zombie dah ni hati ni. Dia cari lagi jalan, jumpa lagi seorang ulama. Dia kata apa? Aku dah bunuh 100 orang baru tadi. Adakah aku diterima taubat oleh Allah? Nah, orang ni. Tengok hubungan dengan manusia. Dia tak pandang orang tu hina. Dia pandang apa? Allah Maha Pengampun. Dia pandang Allah. Ni kata pandang Allah ni. Dia pandang Allah. Dia tahu salah, orang tu salah. 100 orang bunuh. So, bunuh seorang pun dosa besar dah. 100 orang. Tapi dia pandang Allah Maha Pengampun. Hentikan daripada apa yang kamu buat. Kamu kena berhijrah ke satu tempat di sana. Maka berubahlah kamu di sana. Maka dia bagi satu harapan dekat orang itu. Harapan apa? Harapan yang mana Allah SWT itu maha. Maka dia pergilah. Pergi dia ke tempat itu. Takdir Allah, mati dia sebelum sampai. Datang malaikat Ridwan dan Malik, penjaga syurga, penjaga neraka, nak ambil. Malaikat Malik dia nak ambil, masuk neraka. Masih Ridwan kata tak, masuk syurga. Kenapa kamu? Dia ni bukan jahat dulu ni. Dah aku dapat arahan masuk syurga. Maka buat pertimbangan, Allah suruh ukur. Dan sekali tangan dia terlebih ke tempat sana. Dia mati tengah-tengah jalan. Allahu Akbar. Bayangkan, dia mati tengah-tengah jalan. Tapi jangan salah faham pula yang dengar cerita ni. Tak apalah, boleh buat lagi. Carry on. Carry on, go forward. Masih lagi selesa dengan jahat. Itu salah. Dia selesa dengan diri dia untuk berubah. Tinggalkan kejahatan. Itu sepatutnya. Ni tengok tanya. Jadi tanya. Hubungan dia. Ini yang paling penting keluarga lah. Ini mandatory. Ini sangat-sangat. Bukan keluarga yang dia. Ingat contoh. Kalau lelaki, sudah pasti dia menjadi pemimpin kepada isteri dia. Kalau isteri, sudah pasti dia menjadi pemimpin kepada keluarganya. Pemimpin apa? Anak-anak dia. Bukan suami dia yang kena mengalah, tunduk. Tidak. Isteri yang hebat, itu saya letak contoh paling tinggi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Cukuplah. Ummahatul Mukminin. Saya letak contoh Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha. Cukuplah. Siapa kata ada yang lebih baik daripada dua ini, iman dia problem. Ingat, seorang berketurunan bangsawan, ilmuwan, hartawan, semua wan ada dekat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tapi di saat berkahwin dengan Nabi SAW, dan waktu itu tak tahu pun Nabi. Tak tahu pun Nabi dan lebih muda. Tapi Allah nak tunjukkan, kita kena ikut role model ini. Ada Nabi yang sebelumnya, mungkin ada cabaran dengan keluarga. Contoh Nabi Nuh AS. Tak apa, itu Allah tunjuk ujian. Ujian bagi kita. Tapi Nabi SAW adalah role model kita. Kalau benarlah seorang isteri itu akan dipilih Allah sebagai solehah, awliya Allah. Sebab Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini adalah manusia pertama masuk Islam. Kita ni belum tentu lagi. Manusia pertama. Ingat, bila dia ni, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, manusia pertama masuk Islam, maka Allah dah susun hidup dia. Khidmat dengan suami dia. Subhanallah. Walaupun dia ada kedudukan, walaupun dia ada hartawan, walaupun dia ada ilmuwan, dia boleh ke depan, tetapi dia mundur ke belakang. Dan dia, waktu itu belum Nabi lagi. Nabi SAW belum Nabi lagi. Maknanya kat situ, memang di sana, kalau zaman ini satu budaya Arab, Quraisy Arab ni, budaya memang lelaki kena pemimpin.
Isteri, sebab tu kalau di Arab Saudi, perempuan pun tak boleh ada lesen kereta. Sekarang dia tak silap saya dilonggarkan. Orang perempuan tak boleh lesen kereta. Arab. Maknanya, bukan mudah perempuan nak ke depan di Arab. Jangan ceritalah kalau perangai-perangai tu tak usah ceritalah. Kalau Ustaz Arab pun macam tu, perangai diorang. Perangai tu perangai masing-masing. Ini kedudukan, bab keluarga. Dia tak ada sama naik lah. Dia mesti lelaki. Itu budaya Arab. Budaya itu menjadi diperhalusi menjadi protokol agama. Agama pula memang meletakkan suami. Nampak tak? Macam contoh ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kan? Yang tinggal itu Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha waktu itu ditanya oleh kaum kufar, di mana ayah kamu? Di mana katanya? Kamu tidak tahu ke orang Arab? Katanya. Kamu macam lupa. Orang Arab ni keluar rumah, keluar dia tak payah bagi tahu. Nampak tidak? Tak ada bagi tahu. Macam kita, korang-korang kena bagi tahulah sepatah. Kita, orang Arab tak. Dia nak keluar-keluar. Memang budaya gitu. Jadi maknanya apa? Nabi SAW tu keluarga TikTok. Walaupun beza usia. Kenapa beza usia? Kenapa Allah buat beza usia? Ni ramai saya jumpa ada suami beza usia dengan isteri. Beza usia dia dah pening lah. Alah Ustaz, dia lebih tua daripada saya Ustaz. Bukan beza usia, beza harta pun pening lah. Nabi SAW beza usia, beza harta. Tapi tak membezakan antara suami isteri. Tak ada beza. Apa maksudnya? Suami tak ke depan. Walaupun muda. Oleh itu Nabi Ustaz, waktu tu belum kenal lagi Nabi. Maksud belum tahu itu Nabi. Subhanallah. Maksudnya kepimpinan itu, kehidupan pun dah Allah jaga. Bukan kata, sebab tu hati-hati yang mana kata keluarga menumpang, Nabi menumpang Sayyidatina Khadijah. Jangan. Nabi SAW sudah ada kapasiti sendiri. Nabi SAW umur 25 sudah menjadi ambassador. Nabi SAW itu sifat yang adversity caution. Orang yang memang boleh pergi. Dan waktu itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu sangat kagum dengan Nabi SAW yang di usia muda tapi sudah perform, sudah menjadi ambassador. Jadi jangan kata, Nabi miskin, Nabi susah kahwin dengan Sayyidatina Khadijah jadi kaya. Tak ada. Jangan fitnah. Walaupun memang nampak macam begitu tapi tidak. Nabi SAW sudah ada kapasiti sini. Nabi. Ni kadang-kadang nak cerita Allah, bab keluarga, minta maaf cakap. Ini cerita bab kehidupan. Kalau bab ilmu pecahan tak apalah. Ilmu-ilmu yang ada pecahan. Ini kehidupan, cerita tentang bahagia, cerita tentang kasih sayang, cerita tentang ini kita kena nak dapat ridha Allah. Itu semua tentang kehidupan tu sebenarnya. Yang mana anda kena melalui kehidupan dan anda kena dapat bimbingan secara langsung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak lelaki nak macam isteri Sayyidatina Khadijah radhiyallahu. Masalahnya isteri memang takkan macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu, bukan kata lelaki saja. Tu jangan bagi statement berat sebelah. 2 kali 5, 5 kali 2. Takkan dapat lah sebab isteri pun bukan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Memang takkan dapat lah. Nabi SAW, sebab tu saya cakap, lelaki yang mana dicengkam oleh isteri, sudah pasti si perangai isteri dia tak macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan sudah pasti si suami pun tidak seperti Nabi SAW. Sifat kepimpinan. Nabi SAW pemimpin. Ingat, Nabi pemimpin, bukan dipimpin. Jangan ingat Nabi SAW boleh berlebih kurang dengan ahli keluarganya, dipimpin. Tidak. Nabi pemimpin. Bila pemimpin apa? Semua keputusan Nabi buat. Bayangkan, Nabi memang buat keputusan. Apa-apa hukum tanya Nabi. Boleh ke tidak tanya Nabi. Ini kadang setengah isteri, ni sahih ke tak sahih ni? Orang boy, suami isteri pula cakap, ni sahih tak sahih, abang mengaji mana? Pening. Ada yang, ni saya cakap ni realiti ni. Realiti. Mentang-mentang isteri dia lebih sikit ilmu, keputusan abang ni sahih tak sahih ni? Sahih tak sahih terus. Kawan diam terus. Sebab yang ahli isteri dia. Macam Nabi SAW, Nabi pemegang hukum.
Apa-apa refer dengan Nabi. Sekarang, isteri sekarang apa-apa refer dengan Shopee. Faham? Shopee, Lazada, refer banyak. Dia punya grup tingkap dia apa ke. Sebab suami pun bukan pengubal hukum. Nabi pengubal hukum. Nak keluar tanya-tanya. Setiap every single kehidupan ditanya oleh Nabi kepada Nabi SAW. Maknanya Nabi pemimpin ke tidak? Jangan nak samakan dengan suami saya, okey Ustaz, caring, lembut. Masalah kamu tanya tak suami kamu setiap perkara? Nah, kamu tanya tak? Every single. Allah Ustaz, macam mana? Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis. Banyak Nabi SAW banyak ajar. Ini doa, ini buat gini macam ni. Nak cakap apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Ini kena faham tuan-tuan. Sedangkan yang dimulakan Allah SWT. Jadi maknanya dengan keluarga kena perkemas. Jadi maksudnya di sini kena faham bila sebut tentang kehidupan, ini kena betul. Dan kehidupan ini bila sebut tentang kehidupan, itu sifatnya mestilah jelas. Dia tidak boleh ada ni kejaya. Ini tentang pembimbing kehidupan dan agama, tentang cerita. Kejaya ni bila sebut tentang kejaya je, ini sebagai merabi atau pembimbing kadang-kadang dia melihat berdakwah ni bukan satu kerjaya. Maksudnya kejaya ni bukan pada pendapatan. Ni tak boleh datang pendapatan, payah. Ataupun dia melihat dia ada satu security. Sedangkan Allah dah jamin. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah mengajak orang kepada Allah dan Rasul. Perniagaan yang tak rugi kan? Jadi hati-hati. Sebab tu dalam ini saya mudahkan perbincangan. Dalam perbahasan mursyid ataupun perbahasan guru ni. Ingat bila saya sebut tentang guru, anda sebagai yang mencari dan juga sebagai akan menjadi pembimbing kepada keluarga, anda kena faham elemen-elemen ini kena terurus. Maksudnya jangan lagi beranggapan bahawa peniaga jatuh, kejaya, payah. Sedangkan anda dah dalam agama. Anda dah duduk dalam perkara yang Allah jamin. Sebagai contoh penuntut agama. Sebab tu siapa yang menjadi penuntut ilmu, anda terjamin. Subhanallah. Sebab tu, Ustaz, macam mana nak jadi penuntut ni, apa dapat? Dapat jaminan Allah. Anda niat menjadi penuntut, subhanallah, Allah jamin anda. Macam kita lah, anak-anak kita jadi penuntut. Siapa tanggung makan minum, siapa bayar yuran semua, siapa belikan semua? Anak-anak ke? Dia belajar lagi. Kalau raya tu, hari raya, ni kerja ke belajar? Belajar je dapat, walaupun dah besar panjang. Saya belajar lagi, dapat duit. Bayangkan. Jadi anda belajar. Sebab tu kena letakkan belajar nombor satu sekarang ni. Menuntut ilmu untuk prioriti, nombor satu. Jangan kerja nombor satu. Sebab kerja ni memang ada nafkah. Nafkah tu kewajipan. Atas pada nafkah ilmu. Anda kena bagi nafkah ilmu kat keluarga. Bagi orang lelaki contoh. Jangan ingat nafkah harta zahir je. Nafkah batin apa dia? Ilmu. Nafkah zahir tak ada rigid. Ingat nafkah zahir ikut kemampuan. Tapi nafkah batin ilmu ikut kewajipan. Nak cakap macam mana? Kena pastikan. Bagi anak-anak pula, bagi isteri-isteri semua yang sedang menonton ni, ibu-ibu semua, anda kena pastikan juga. Anda juga kena memberikan satu bantuan nafkah, yang ini mendidik anak-anak. Jangan ambil sambil lewa benda-benda macam ni. Jadi apabila dia berbincang balik pada kejaya perniagaan, dia goyang balik. Tahulah. Habis mengajar ni macam mana? Bolehlah. Mengajar ni bolehlah. Allah. Bolehlah. Itulah dia mula. Maknanya itu bolehlah ambil ilmu dia, tak masalah. Tapi nak jadikan sebagai panduan tu, hati-hatilah. Ni buat kewangan. Ni lagi parah ni. Ni lagi parah ni. Tak ada duit tak boleh hidup. Dah tu sebelum ni hidup dengan apa?
dengan duit Allah, parah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang dimahmulkan Allah SWT. Suami dan isteri tak boleh sama dengan Nabi. Tapi ingat, anda wajib ikut Nabi. Jangan jadikan alasan tak boleh sama, bermaksud kita boleh buat apa yang kita nak. Nabi lain, isteri Nabi lain. Jangan jadikan alasan. Kadang-kadang kita boleh jadikan Nabi dan isteri Nabi sebagai contoh. Untuk apa? Untuk keburukan kita. Boleh pula. Bab keburukan kita ikut cari. Oh Nabi, tu Aisyah radhiyallahu cemburu juga. Nampak? Pandai pula cari contohnya tu. Contoh baik tak mau ikut. Contoh wajib ikut. Perbuatan je tak terikut. Contoh ni apa? Kebaikan. Kebaikan ni contoh kena ikut. Cara terjemah itu mengikut kepada kapasiti masing-masing. Tapi kena ikut, wajib. Contoh, tak bergaduh. Tak bergaduh lah. Ni tak simpan hati, simpan itu, bak duit ni, bergaduh. Ni bak kewangan, saya nak tanya. Lagi sekali saya contohkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tiada isu kewangan dengan Nabi. Hidup kahwin makin susah. Makin susah bukan makin senang. Sekarang ni isteri cari makin senang. Nak jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kononnya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha makin susah tolong Nabi untuk melaksanakan gerak kerja agama. Ustaz, suami saya bukan pendakwah Ustaz. Dah tu. Yang dia buat kerja-kerja agama ni bukan dakwah ke? Nafkah, kemudian dia pergi majlis ilmu, dia buat kerja macam ni, bukan kerja agama. Nak kena duduk depan kamera baru nak kata pendakwah. Saya yang pendakwah Ustaz, terbalik. Isteri pula pendakwah, suami membantu saya untuk dakwah. Sudah dia. Patut terbalik, patut isteri tolong suami untuk berdakwah. Barulah sama jalan. Kena faham tu. Ni suami saya bukan pendakwah dah tu. Dan dia buat kerja-kerja agama tu, agama suruh tu dakwah dah tu. Allahu Akbar. Baik, jadi sedang yang menggunakan Allah SWT. Itu kena faham. Jadikan rumah tangga kita seperti rumah tangga Nabi SAW. Nah, itu statement sebaiknya. Kena jadikan. Sebab kita ikut Nabi. Baik. Tapi ada suami tak nak kena bantu dakwah Ustaz. Memang kita bantu pun buat menyemak tu bahasa dia. Mungkin kita bantu pun nak kita pula ni. Dia nak sibuk tambah bini, biarlah dia sibuk tambah bini. Nanti dialah yang akan disibukkan dengan bini tu. Sibuk tambah bini. Lain sekali, dia lah disibukkan dengan bini tu. Kita menyibuk lah. Faham? Menyibuk. Tengok tu. Mula sakit hati, sakit jiwa, semua sakit. Padahal tak perlu sibuk pun. Dah dia tak nak bantu. Bantu dakwah lain. Dakwah anak-anak. Banyak lagi yang dibantu. Dan suami dia tak nak dibantu. Lentaklah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anda semua yang mendengar, yang menonton, semuanya adalah pendakwah. Apa maksud dakwah? Mengajak, da'a. Setiap perbuatan kita mengajak orang kepada Allah. Mungkin penyampai ilmu mungkin berbeza sebab dia kena ada ilmu, kena ada kaedah. Tapi berdakwah, anda kena buat apa yang anda amalkan dan sampaikan. Itu pendakwah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sedang dimahmudkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maknanya kalau kita lihat di sini, ini elemen kehidupan. Berbalik kepada perbincangan tadi, ya Tuan Abdul Azim, ini disokong oleh almarhum Dato' Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Tapi tak apalah, ada juga yang jumhur kata beza Nabi umur 25 dan Sayyidatina Khadijah. Dia memang ada mengatakan umur 35, bukan 45. Tapi tak apalah, kita raikan. Khilaf ni kita raikan je.
apa pun ada perbezaan. Kita ambil, apa pun ambil ada perbezaan. Sebab gini, ada suami, isteri ni, ingat wahai para isteri dengar baik-baik. Anda ni akan lebih serba-serbi. Andalah ibu, andalah isteri. Ibu ni anak-anak dah sanjung tinggi dah. Ingat, anak-anak dah sanjung tinggi anda. Dah lah anak-anak sanjung tinggi. Suami pun melambung tinggi. Lalu anda duduk kat mana sekarang? So, anak-anak sanjung tinggi. Mak ni, Nabi pula support. Nabi yang support tu. Syurga bawah tapak kaki ibumu. Umi. Bukan sebab mak pun. Sebab Nabi suruh. Kemudian, kalau dah naik sebab Nabi, ada hadis Nabi pula mengatakan, kalau boleh sujud dengan manusia, sujud dengan suami. Lepas tu tunduklah dengan suami. Untuk hilangkan ego tu. Ramai kata suami ego. Mana suami ego? Kena dengan isteri, berenang kat air mata. Tak usah. Tak usah cerita dah. Suami, isteri macam ni sikit dah. Rumah tangga, dapur, tak pandai masak tu habis. Abang tak boleh tak ada kamu mah, katanya. Kamu lah uruskan semua abang. Allah. Habis ni hilang ego terus. Sebenarnya ego ni sebenarnya ikut kepada tengok perjalanan fitnah. Iblis akan rapat dengan yang mana ada potensi untuk ego tinggi. Sebab sifat iblis aba wastakbar, enggan dan sombong. Jadi diimpit kat siapa? Siapa yang mudah sombong dan takabur? Kalau ikut pada perjalanan wanita, hati-hati. Sebab dia melengkapi, dia ada serba-serbi. Kelembutan dia, layan dia, semua dia. Ibu negara, ada bapa negara. Bapak lain bunyi dah. Bapak dah tak ada. Ibu negara, ibu pertiwi, ibu jari, ada bapak jari. Semua ibu. Bila ibu all in ibu, lain sekali ibu jadi raja. Sebab tu tugas besar. Sebab tu Nabi dah bagi hint, cukup bahaya lepas kewafatan aku. Sebab Nabi SAW berjaya membimbing isteri-isteri ni. Tapi setelah Nabi wafat, bahayanya nanti, ada orang akan salah guna balik nanti. Naik balik. Sebab tu hati-hati. Sebab ada lebih, Allah buat Nabi SAW lebih usia. Walaupun dah lebih macam tu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha respect Nabi. Itu, hati-hati. Ingat, kelebihan yang ada pada seorang isteri, itu bukan untuk dilebih-lebihkan, bukan untuk disanjung-sanjungkan, tapi untuk digunakan ke jalan agama sepatutnya. Hati-hati. Hati-hati benda macam ni. Allah Akbar. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ibu pejabat kan, ibu pejabat. Ibu macam semua ibu lah, bapa pejabat tak ada. Bapa. Nama dalam Quran pun surah An-Nisa, Khadijah tak ada. Memang pupuh terus lelaki ni tak. Kementerian Wanita, iyalah, Kementerian Wanita pun ada, Kementerian Lelaki, tak ada. Rupanya lelaki benarlah makin pupus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan, bermaksud begini, berbalik pada perbincangan kita, kehidupan ini adalah platform, wadah yang akan memegang kembali seluruh perkara, termasuklah ilmu. Malah ilmu lah yang akan kontrol balik semua benda tadi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Khair. Jadi bila kata kehidupan ni perlu diperhalusi. Sebab elemen banyak. Jadi setiap orang, kita, lelaki atau wanita, kena ada tanggungjawab berbalik pada soalan tadi. Kehidupan macam mana? Dah bersatu belum? Kan sebab sebelum ni kita sentuh tentang penyatuan dalam perbezaan. Nampak? Melihat akan sebuah kesempurnaan. Jadi dalam nak melihat, dia melihat kesatuan. Kesatuan ni itulah ketenangan. Maksud kesatuan, tulis, setu tu adalah tenang. Ketenangan. Contoh kita pergi bercuti ke, pergi tengok
keindahan alam semesta ni, kita boleh seronok tengok laut, gunung ganang pada masa yang sama kan? Pada masa yang sama kita melihat gunung, pada masa yang sama kita melihat langit, pada masa yang sama kita melihat laut, pada masa yang sama kita melihat burung-burung berkicauan, pada masa yang sama kita lihat aktiviti-aktiviti manusia, dan kita sedang duduk menyandar di tepi batu tengah melihat semua perangai-perangai ataupun tabiat perangai manusia di saat melihat keindahan alam. Di saat perbezaan itu, kenapa berlaku ketenangan? Kerana ada penyatuan di situ. Kita melihat dengan satu maksud, apa dia? Tenang. Dengan satu maksud, apa dia? Haza min fadli rabbi. Ini semua Allah jadikan. Bila sebut Allah jadikan, everything is perfect. Kita melihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihat dengan cara beginilah, sebelum anda melihat ilmu, anda kena melihat pemilik ilmu terlebih dahulu. Sebab kalau anda gagal melihat pemilik ilmu, kemudian anda mengambil ilmu, kemungkinan besar ilmunya anda dapat melihat diri, tidak melihat Allah. Sebab ihsan, kemuncak kepada ibadat ilmu itu antakbudallah. Beribadahlah, hiduplah, beramallah seperti kamu melihat Allah. Clear tuan-tuan hadis ni. Jadi macam mana anda yang klaim kata kita kena ada Allah, tapi anda masih melihat perpecahan, masih melihat perbezaan, masih melihat benda-benda yang boleh merosakkan. Memang hukum hakam jelas, haram dan halal itu bukan membezakan. Haram dan halal itu menyatakan. Dia tidak membezakan ya. Haram halal. Terus. Tapi perbezaan ni seperti mana? Kedudukan, perbezaan seperti sakit, sihat, perbezaan seperti susah, senang, perbezaan seperti tua, muda. Contoh macam suami tadi, isteri contoh. Suami muda, alah muda. Nampak beza. Ataupun ilmu, kedudukan, berilmu, jahil. Kamu umur berapa? Amboi cakap. Sebab iblis gagal kat sini. Iblis gagal terhadap perbezaan ini tuan-tuan. Jangan ulangi kesilapan iblis. Iblis, ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Allahu Akbar. Iblis kat sini sebab berbeza. Dia tanah, aku api. Tak cukup mengantu, aku mulia, dia hina. Ambil. Tuan-tuan, sidang jemaah mulia Allah. Ini satu perkara yang bahaya. Contoh orang tengok orang sesat. Ni sesat ni. Baik, bila dah sesat kena buat apa? Kalau anda betul seorang mursyid, anda betul seorang murabi, kalau betul ada seorang penuntut ilmu, betulkan kesesatan itu. Jangan hanya tahu menuduh orang sesat. Betulkan. Nabi SAW hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Tak ada kata, kamu semua ini sesat. Tak ada. Nabi tak cakap begitu. Nabi katakan, kembalilah kepada Allah yang maha berkuasa. Allah yang mentadbir alam ini. Nabi buat khutbah begitu. Ittaqullah. Maknanya bila sebut takwa, ada yang tak bertakwa. Tak ada Nabi kata, kamu semua tidak bertakwa. Padahal Nabi lebih kasyah daripada kita. Nabi lebih tahu siapa. Nabi tahu dengan sifat-sifat kelebihan pada Nabi, mukjizat. Mata hati Nabi jelas. Mata hati Nabi bersih. Sebab Nabi telah dibersihkan. Ni peristiwa Isra' Mi'raj. Jibril AS bedah dada Nabi, bersihkan hati Nabi, dimasukkan ilmu wa hikmah. Perbezaan tidak membezakan, tapi perbezaan sebagai peluang untuk kita memberi bimbingan. Bimbinglah, bukan bikin bimbang. Ya, ini perbincangan bimbang. Tapi ustaz dia tak mau dibimbing, lain cerita. Macam ilmu kita pagi ni contoh. Ilmu ni perbezaan. Kita sebab begini, kita nak menyatukan kembali perbahasan. Wallahi, percayalah demi Allah, dunia banyak membezakan kita. Sebagai contoh, mungkin sebelum masuk kelas ini, mungkin anda terasa sangat tentang kesusahan. Allah, terasanya susah ustaz. Terasa inanya. Bila masuk kelas ni, susah jangan merasa susah. Pula katanya. Susah jangan merasa susah.
Sama je ke Ustaz? Sama. Susah tak rasa susah, senang tak rasa senang. Pula katanya. Nampak? Itu orang pening tu. Sebab dunia dah setkan berbeza. Ngaji agama, kitab melambak pun membezakan orang. Hati-hati. Hati-hati. Tak ada penyatuan di situ. Sebab tu perpecahan makin banyak. Dalam rumah tangga tak usah cerita lah. Mungkin di luar kita seperti panglima. Gunung berantai. Balik rumah dirantai. Habis cerita. Paling gunung jati berantai. Balik rumah kena rantai. Apa? Perbezaan. Saya lagi banyak buat kerja. Awak keluar rumah. Saya buat kerja rumah. Saya uruskan semua benda. Kalau saya tak uruskan baju awak. Kalau saya tak ni, awak tak boleh dah. Wah, oi, isteri macam tu. Ataupun slow je. Bang. Tadi cara Gangster Paradise. Ni cara lembut pula. Bidadari syurga turun dari langit. Abang. Kalau tak ada saya bang. Suami pula mengiyakan. Betul tu. Kalau tak ada awak. Tak adalah abang. Habis cerita. Awak lah uruskan semua. Abang sangat lah. Abang sini. Itu jenis yang bidadari turun dari syurga pula. Dua-dua maksud semua sama. Apa dia? Membezakan. Hati-hati. Perbezaan ni makan dalam. Sebab tu kadang orang tak tahan nak dengar. Tak tahan nak dengar. Sebab kita nak menyatukan. Dia dah lama duduk dalam perbezaan. Dah lama. Membezakan macam tadi. Lelaki sama perangai. Kalau lelaki. Tiba-tiba kita nak samakan 2/5. 2/5? Mana boleh? Lelaki memang salah Ustaz. Nak pula dinyatakan oleh orang dunia. Perempuan sentiasa betul. Allahu Akbar. Lelaki sentiasa salah. Berdirinya seorang perempuan di waktu ni lagi seorang lelaki yang tak tahu apa salah dia. Ni banyak orang buat video. Ya kan pula tu. Allahu Akbar. Ni berbeza. Sedangkan agama tidak pernah membezakan. Lelaki dan perempuan, Allah tak pernah membezakan. Siapa yang lelaki yang perempuan buat baik, duduk boleh masuk syurga. Tak ada syurga perempuan, tak ada syurga lelaki. Tak ada. Tapi dunia yang membezakan lelaki dan perempuan. Kalau nak hak kesamarataan, siapa kata? Awak rasa berbeza sangat ke? Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, anak kuasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Suatu bertanya kepada Nabi SAW, mafhum hadis. Bertanya kepada Nabi tentang kami nak amalan macam lelaki buat. Boleh berjihad, boleh buat perkara tu, pergi berjihad, khususnya kami ni banyak berada di rumah. Nabi kata, apa lagi? Maksudnya hadis tu cukup sempurna sebenarnya. Sebab tiada lagi yang risaukan amal. Maka Nabi kata, buatlah suami kamu, sukakan suami kamu. Maksudnya dah macam-macam buat, kami pun nak buat juga yang kat luar tu, yang lelaki buat. Sebenarnya tak ada beza. Kamu buat suami kamu suka, kamu dapat pahala juga. Allahu Akbar. Suami pergi jemaah, dapat pahala jemaah. Isteri tak pergi jemaah, duduk kat rumah. Dengan hal-hal urusan rumah tangga lah. Tuan-tuan, dia uruskan suami dia, dapat pahala sama. Apa bezanya? Sebab tu suami yang benar-benar hebat, dia memastikan pahala untuk isteri dia. Bukan memastikan ada duit. Duit satu hal lah. Itu pun tak cerita pun. Pahala, abang buat ni, kamu dapat pahala jemaah. Kamu ingat. Kamu buat, bukan untuk kamu. Tapi suami ni dipanggil isteri dapat pahala kering. Tapi dosa suami tak ada termasuk kat isteri. Jangan takut dengan suami saya berdosa Ustaz. Dosa suami lah. Dosa isteri. Tapi pahala ada share. Tapi kalau kita redha dengan dosa orang, tu baru ada share. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad. Dia contoh ni, Gangster Paradise dengan berdiri syurga ni, kaedah dia dua-dua sama menyatakan perbezaan, keakuan. Kalau yang cara kasar, cara lembut. Tapi dua-dua aku. Tempat sama. Cara kasar menyatakan keakuan, cara lembut menyatakan keakuan, ending kepada keakuan neraka Jahannam. Habis cerita. Walaupun dia sebut cara lembut, tapi keakuan habis lah.
Cara kasar, tegas, bukan kasar, tegas mengajar kepada Allah sehingga hilang keakuan. Cara lembut mengajar sehingga nampak keakuan. Cara tegas dan kasar ni masuk syurga. Cara lembut tadi neraka. Nak cakap mana? Bukan cara satu bab penting, tapi ending ke mana? Cara penting. Cara memang penting. Cuma saya nak bagi contoh tadi, itu contohlah. Dua-dua mana-mana cara pun, sebab ada orang dia akan tumpukan cara. Saya tak boleh lah cara macam ni. Saya tak boleh lah. Ada benda yang kamu tak suka, tapi baik untuk kamu. Dalam Al-Quran Allah kata, perang tak suka, tapi perang baik untuk kamu. Ayat itu turun. Perang Uhud. Perang syahid. Masuk syurga. Nampak tak? Ada benda yang baik. Ada benda yang baik, tapi buruk untuk kamu. Ada benda yang buruk, baik untuk kamu. Allah je maha mengetahui. Jadi bersangka baik. Itu cara dia. Bersangka baik. Bagaimana jika suami abaikan... ini soalan masih sama. Masih melihat suami. Simple bagi semua isteri yang ada dalam ni. Yang masih lagi mungkin wujud perbezaan ini. Malaikat tak tanya, bagaimana suami kamu mengabaikan kamu? Malaikat tanya, apa yang kamu buat kepada suami kamu? Jawab. Itu saja. Jangan salah tumpuan hidup ni. Jangan sibuk kepada dosa orang. Kelak dia ditanya dosa sendiri. Sejahat-jahat keburukan orang pada kita, belum tentu ke neraka. Sebab apa? Dengan sabarnya kita menerima kejahatan itu. Sebaik-baik kebaikan kepada kita, bayang, kebaikan tu balik pada kita. Tak ada yang, kalau kita buat baik, nanti kan suami naik lemak. Siapa kata suami naik lemak? Dia macam tu ke? Tak ada. Faham? Maknanya bab dosa pahala pun kita pening lagi ni. Nak cerita bab kehidupan, lagi pening. Sebab tu ramai, padahal dah tahu agama kan? Nampak? Dah tahu dosa pahala kan? Agama tidak? Tapi kenapa masih lagi tergelincir dalam kehidupan? Sebab kehidupan tak betul. Kefahaman tu tak sampai. Fahaman dosa pahala tahu. Tapi bila mari kehidupan, nampak dosa suami. Tadi mengaji dosa yang ditanya, akan ditanya nanti adalah buku catatan amalan sendiri. Roket dan atit ada di kanan dan kiri. Kita dengar khusyuk. Tapi dalam kehidupan, nampak dosa orang. Bukan mengaji nampak dosa tu yang akan ditanya dosa sendiri ke? Nampak tidak? Jahat-jahat manusia melakukan pada kita, jatuh kita manusia yang dizalimi. Bila dah zalimi, doa orang teranaya ni makbul. Ada yang tak cerdik, dia doakan buruk kat orang tu. Patutnya anda ada doa makbul yang 100% tadi tu. Yang isteri, yang suami dia kata, anda tu isteri teranaya. Itu doa makbul tu. Minta apa? Mintalah syurga, masuk syurga. Dah doa makbul, minta dunia lagi buat apa? Doa dah makbul dah. Ya Allah, aku nak syurga Firdaus. Habis cerita. Dengan kezaliman ini, ya Allah, jika benarlah aku ni teranaya, ya Allah, maka aku mohon perkenanmu, masukkan aku dalam syurga Firdausmu. Habis cerita. Tapi sebab tak nampak syurga, tak nampak neraka. Nampak? Allah Akbar. Tapi inilah kehidupan. Sebab kehidupan, sebab tu kehidupan, bila bincang kehidupan, kita masih ada bias. Agama tahu, ilmu tahu, tapi dalam kehidupan kita masih tidak bersatu. Jadi, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam bab ilmu ni, 5 ni, bila sebut tentang bersatu, maka di sinilah nanti kita akan melihat bila soalan tentang kehidupan, kenapa kita gagal nak jawab tenang? Ni pengajar pagi ini. Kenapa kita gagal nak jawab tenang? Kerana kita terhalang oleh kebenaran, keluarga, perhubungan, kepala diri, kewangan, kejaya. Ni dunia punya cerita. Nampak tidak? Jadi lepas ini
apa pun keadaan keluarga, apa pun keadaan kewangan, apa pun yang terjadi di sekeliling kita, di saat ditanya, tenang tak kehidupan anda? Anda kena jawab, tenang. Kenapa? Kerana kehidupan itu ada perbezaannya. Terima perbezaan itu. Dan bukan terima saja, anda kena buat gerak langkah membinanya. Khair. Lepas ni kita akan bincang tentang strategi ataupun kaedah pembinaan. Okey. Sekarang terimalah perbezaan itu. Ustaz, yelah, okey, dah terima. Sebab selagi anda tak terima, selagi itulah pertarungan sentiasa ada. Bertarung ni kerja. Sebab nak membezakan tadi, dia ni nak berusaha nak membezakan tu. Percaya, iya suami saya memang, dia seboleh-boleh nak tunjuk bezanya. Dia baik, suami jahat. Seboleh-boleh nak bezakan tu. Allah, tak payahlah. Tak payah. Seboleh-boleh nak tunjuk dia yang perform. Seboleh-boleh nak buat dia paling berbeza dengan orang lain. Tak payah. Tuan-tuan, sedang jemaah Allah Ta'ala, jangan menjadi orang yang berbeza ni. Hati-hati. Sebab ada orang, arti kata lain, mencari perhatian. Kalau kita contoh, sebab tu Nabi SAW sangat menekankan, dipanggil apa? Hikmah. Hikmah ni, dia tidak berbeza dengan orang lain. Dia tidak berbeza maksudnya, tidaklah menjadi menonjol. Contoh, baju kan, kita biasa pakai baju macam ni. Tiba-tiba kita tukar pakai baju panglima. Bakar ni, nanti orang semua tengok. Perhatian. Cara cakap pun, cara nak cari perhatian, semua nak untuk perhatian. Tak payah. Perbezaan, endingnya perhatian nanti. Tulis, perbezaan, endingnya perhatian. Bila perhatian, endingnya kekecewaan. Sebab kita tak akan dapat perhatian dengan cari perbezaan. Yang kita jumpa adalah kehancuran nanti. Kita akan dapat ketenangan dengan cara melihat penyatuan. Itu saja. Sebab tu ramai kadang-kadang dalam perhubungan, dalam kehidupan, dalam perniagaan, dalam semua perkara, di saat anda makin cari perbezaan, nak menjadi orang yang berbeza, nak jadi orang yang extraordinary people, ini memang terbaliklah dengan kajian-kajian kapitalis ni. Anda akan semakin tarik perhatian. Bila semakin tarik perhatian, anda sedang berada di dalam kekecewaan. Sebab perhatian anda tidak akan dapat, sebab orang tak akan peduli pun anda. Orang ingat, orang nak ambil peduli ke? Tak. Orang tak akan peduli pun kita. Jadi, sebab tu ramai yang kecewa. Sebab rupanya dia membezakan dan nak mencari perhatian dan akhirnya kecewa. Hati-hati. Jadi, terimalah perbezaan dan binalah penyatuan itu. Macam mana nak bina penyatuan? Itulah dia. Nanti kita sambung dalam perbiasaan hidup kehidupan itu seperti binaan kalbunya. Kalbunya ada 4 kaedah dia. Dan ini kita akan cerita tentang jiwa, kuasa jiwa. Dah ada 4 kaedah, insya-Allah. Kita akan sambung dalam perbahasan yang akan datang. Khair, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, sebab tu kata dia berbeza dengan terbaik, beza. Sebab ada orang cakap kita bukan nak jadi yang terbaik. Yang ini statement ni kena betulkan. Kita kena jadi yang terbaik. Sebab ada nas dalam Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Anda kena jadi yang terbaik. Tapi bukan jadi yang berbeza. Kita kena faham, berbeza ni bukan terbaik. Dia ni, saya nak cerita sikit Pak Ben sebelum saya ending. Dia terbaik ni, anda boleh merge dengan surrounding. Ni. Tengok bangunan belakang saya ni. Anda boleh bayangkan tak? Ada rumah boleh buat di tepi gunung. Ni yang terbaik. Dia berbeza tak? Gunung dengan rumah patut berbeza kan? Tapi cuba tengok, dia merging. Ini nama merge, bersatu. Dia bukan sama. Ini saya terlintas. Dalam Wahdatul Wujud kemarin saya kata, dia bersatu dengan Allah tu. Ni je Wahdatul Wujud.
Dia bersama. Bersama ni maksud menyamakan. Itu lebih tepat perkataannya, menyamakan dia dengan Allah. Itu salah. Bersatu ni adalah menyatukan ni, masih ada perbezaan tetapi dia ada keserasian. Ya, tu ayat dia, serasi. Itu dipanggil jiwa, serasi. Dalam bahasanya chemistry. Ada chemistry lah Ustaz. Siapa yang buat chemistry tu? Allah lah. Anda ingat boleh ke nak tebuk gunung, nak pahat batu kat situ? Susah. Jadi, anda kena jadi terbaik. Semua yang dalam ni, yang menonton kena jadi terbaik. Sebab ada saya wajib baca statement. Hidup ni bukan nak jadi yang terbaik. Habis tu nak jadi apa? Ayat dia jangan jadi berbeza. Jangan nak terlampau berbeza sangat. Orang lain pakai baju biasa, tiba tahun ni pakai baju pelangi. Si ada lampu LED pula tu. Gila ke apa? Janganlah. Orang baik rumah biasa dia rumah. Dia punya rumah dah macam kilang lah. Janganlah. Jangan terlampau sangat. Dia akan jadi melampau. Berbeza ni dia akan jadi pelampau. Ekstrim. Jadi yang terbaik. Kerana sama je. Benda sama. Tapi kita buat lebih. Terbaik. All out. Buat fokus. Beza. Sebab itu dalam bab khilafiyah berbeza. Sebab tu ulama' dulu tak bertelagah pun perbezaan. Sebab apa? Dalam hati sudah ada penyatuan. Sekarang tak. Sebab tak ambil dari hati. Tiba-tiba terus belajar kat luar. Kehidupan masih lagi bercari-cari. Rumah tangga pun masih tengah nak bina. Dengan isteri pun masih ya-ya lagi. Kewangan pun masih tak berapa nak faham lagi. Sibuk letak jaminan pada kerja, harta. Jadi benda-benda tu kehidupan. Selagi mana kehidupan asas tidak dibina dengan baik, hancur. Ilmu tu akan memfitnah kita balik. Sebab tu sekarang kita zaman fitnah. Sebab kehidupan tidak terbina dengan baik. Itu cerita dia. Sebab apa Ustaz zaman sekarang ilmu Ustaz banyak fitnah? Sebab kehidupan itu sendiri. Sebab tu Nabi doa akhir kalam pada saya. Jangan tinggal doanya Nabi ajar. Apa dia? Sebelum bagi salam. Kalau tak hafal, lintahkan tak apa. Apa dia? Allahumma inna na'udzubika min azabil jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnah masihid dajjal. Tuan-tuan jangan abaikan kehidupan ni. Sebab kehidupan ni saya, subhanallah, dengan barakah muayyah, dengan barakah guru-guru, Allah bukakan perbincangan kehidupan ni, Masya Allah. Di situlah dia punya cracking system dia. Dia panggil, kat situlah kerosakan dia. Allahu Akbar. Jadi hati-hati hati-hati. Hati-hati. Subhanallah. Khair. InsyaAllah kita ketemu lagi pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Cukup setakat dulu. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan. Kekurangan dalam penyampaian, terlebih kata terkurang bicara, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Khair, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.